Hai, selamat pagi kepada saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Nama saya Pastor Anthony dan di sini saya akan berkongsi firman Tuhan kepada kalian dan tajuk saya pada hari ini adalah Aku dan Sesi Rumahku. Aku dan Sesi Rumahku. Ini dipetik dalam Yosua pasal ataupun bab 24 ayat 14 hingga 18. Yosua bab 24 ayat 14 hingga 18. Mari kita mendengar ataupun melihat firman Tuhan dipetik dalam Yosua pasal 24 ayat 14 hingga 18. Oleh itu, takutlah kepada Tuhan dan beribadatlah kepadanya dalam ketulusan dan kesetiaan. Singkirkanlah segala Tuhan berhala yang disembah nenek moyangmu di seberang sungai Efrat dan juga di Mesir, dan beribadat kepada Tuhan. Jika menurutmu tidak baik beribadat kepada Tuhan, pilihlah hari ini kepada siapa kamu akan beribadat. Apakah kepada Tuhan-Tuhan yang disembah nenek moyangmu di seberang sungai Efrat, atau kepada Tuhan-Tuhan Bani Amori yang negeri mereka sekarang kamu huni? Tetapi kami, iaitu aku dan keluargaku, akan beribadat kepada Tuhan. Jawab bangsa itu, kami tidak akan sekali-kali meninggalkan Tuhan untuk beribadat kepada Tuhan-Tuhan lain. Tuhan Allah kita, dialah yang telah memimpin kita dan nenek moyang kita keluar dari tanah Mesir, dari tempat perhambahan. Dialah yang telah mengatakan tanda-tanda yang besar di hadapan mata kita dan yang telah melihara kita di sepanjang jalan yang kita tempuh, serta di antara segala bangsa yang kita lalui. Tuhan mengusir dari hadapan kita segala bangsa, iaitu Bani Amori, yang tinggal di negeri ini. Oleh sebab itu, kami juga akan beribadat kepada Tuhan kerana Dialah Allah kami. Saudara dan saudari dalam Yesus Kristus, dalam teks yang kita baca ini, yang merupakan selisiran dan kata-kata nasihat yang diberikan oleh Yosua kepada orang-orang Israel dalam keadaan damai atau tenteram yang dirasai oleh mereka. Kita boleh mengetahui keadaan mereka itu di dalam Yosua pasal 23 ayat 1 mengatakan, selepas selamanya setelah Tuhan memberikan ketenteraman kepada orang Israel daripada semua musuh di sekeliling mereka, dan ketika itu Yosua telah amat lanjut usianya. Dalam keadaan yang tenteram dan damai, kebiasaan yang adanya kepada manusia adalah kita mudah lupa kerana begitu selesa dalam keadaan yang jauh dari bahaya dan kesusahan. Jadi dalam Yosua bab 23 dan juga Yosua bab 24, di sini Yosua ingin mengingatkan orang
orang Israel tentang apa yang Tuhan telah lakukan untuk mereka. Yang pertama, yaitu kebaikan Tuhan. Kita lihat dalam ayat 17 hingga 18 mengatakan Tuhan Allah kita, Dialah yang telah memimpin kita dan nenek moyang kita keluar dari tanah Mesir, dari tempat perhambahan. Dialah yang telah mengatakan tanda-tanda yang besar di hadapan mata kita dan yang telah memelihara kita di sepanjang jalan yang kita tempuh serta di antara segala bangsa yang kita lalui. Tuhan mengusir dari hadapan kita segala bangsa, iaitu Bani Amori yang tinggal di negeri ini. Rakyat Israel apabila meresponi kata-kata nasihat daripada Yosua mengatakan ini tentang Tuhan yang mereka berjanji untuk ikut, Dia yang telah memimpin, mengatakan tanda-tanda yang besar, memelihara dan mengusir mereka dari musuh mereka. Ini semua merupakan kebaikan yang Tuhan telah menunjukkan kepada mereka sampai mereka dalam keadaan yang tenteram dalam Yosua pasal 23 dan pasal 24. Melihat tentang kebaikan Tuhan dalam teks ini, kita boleh katakan bahawa kebaikan Tuhan ada sejarahnya. Nah, seperti apa yang kita baca dalam ayat 17 tadi, kebaikan Tuhan ini bukan perkara yang baru, tetapi telah bermula dalam kehidupan nenek moyang mereka dan ada dalam kehidupan mereka sekarang ini. Boleh mengingatkan kita tentang mengapa kita boleh terus teguh mengikuti Tuhan, kerana kebaikannya hadir dalam zaman moyang kita sehingga sekarang. Yang kedua, B adalah kebaikan Tuhan menunjuk yang Tuhan sendiri adalah setia. Yang kita melihat tadi adalah suatu yang kita boleh katakan bersamaan dengan sejarah kebaikan Tuhan dalam kehidupan umat Israel, hingga kepada nenek moyang mereka adalah Tuhan itu sangat setia. Apa yang mereka katakan tentang Tuhan memberi gambaran yang Tuhan yang telah menolong mereka merupakan Tuhan yang setia kepada mereka. Yang ketiga adalah kebaikan Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada mereka. Nah, semua ayat-ayat dalam ayat 17 hingga 18 dalam Yosua pasal 24 tentang bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup mereka, menunjukkan Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi mereka.
Kalaulah Tuhan tidak mengasihi mereka, dia tidak akan melakukan semua itu. Nah, respon terhadap kebaikan Tuhan ialah Tuhan pun telah menunjukkan kebaikannya di dalam hidup mereka. Dan mereka pun telah memahami bahawa Tuhan begitu baik terhadap mereka. Ia tidak cukup untuk mereka mengetahui semua itu saja. Mengetahui kebaikan Tuhan yang benar adalah kebaikan Tuhan adalah menunjukkan respon yang positif terhadap kebaikan yang ditunjukkan itu. Soalannya, apakah respon-respon positif yang kita boleh tunjukkan? Kita boleh melihat jawapan ini di dalam ayat 14. Mari kita baca ataupun mendengar. Oleh itu, takutlah kepada Tuhan. Takutlah kepada Tuhan. Dan beribadatlah kepadanya dalam ketulusan dan kesetiaan. Saya ulang lagi. Beribadatlah kepadanya dalam ketulusan dan kesetiaan. Singkirkanlah segala Tuhan berhala yang disembah nenek moyangmu. Singkirkanlah segala Tuhan berhala yang disembah nenek moyangmu. Di seberang sungai Efrat dan juga di Mesir, dan beribadatlah kepada Tuhan. Saudara dan saudari, respon-respon yang harus kita tunjukkan setelah menerima kebaikan Tuhan adalah takut akan Tuhan. Yaitu kita harus menghormati Tuhan dan patuh kepada Tuhan. Yang kedua, beribadat kepada Tuhan, yaitu kita memuji dan menyembah Tuhan dengan tulus dan sentiasa setia kepada Tuhan. Dan akhirnya tidak menyembah Tuhan yang lain, yaitu perkataan singkirkanlah merupakan ayat yang kasar. Tetapi itulah yang kita harus lakukan untuk menunjukkan yang kita sentiasa setia kepada Tuhan. Yang bermula dari kita dan keluarga kita. Yosua, sebagai ketua dan pemimpin, mereka telah Yosua sebagai ketua dan pemimpin mereka setelah kematian Musa dan telah membawa mereka maju ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka, menunjukkan teladan dan contoh yang baik yang kita harus ikut
Dia tidak hanya berhujah dan memberikan kata-kata nasihat kepada orang-orang, tetapi juga menunjukkan komitmen dia sebagai pemimpin mereka. Ya, sebagai seorang pemimpin, kita ada tugas untuk memberi nasihat. Tetapi untuk orang benar-benar percaya dengan nasihat yang diberi adalah melihat sifat-sifat itu sendiri di dalam hidup kita. Yosua di sini menunjukkan komitmen dia kepada Tuhan dengan memimpin keluarganya untuk terus setia mengikuti Tuhan yang kamu dapat melihat dalam ayat 15. Tetapi kami, iaitu aku dan keluargaku, akan beribadat kepada Tuhan. Kesetiaan dan gambaran kesetiaan berumah dari hidup kita sendiri, dan dia bermula dari rumah kita. Aku dan sasi rumahku. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami mengucap bersyukur dan berterima kasih atas semua yang telah Engkau lakukan untuk kita masing-masing. Kami mengucapkan bersyukur dan berterima kasih kerana Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Bahkan ketika kami terhilang dalam dosa-dosa kami dan musuh Allah. Dan terima kasih bahawa Engkau telah menyelamatkan kami dengan kasih karunia melalui iman kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, dan telah membeli kami sebagai milik khusus Engkau dengan darahnya. Kami berhasrat untuk berjalan dalam roh dan kebenaran bagi pujian dan kemuliaan-Mu selama sisa hidup kami. Bapa yang penuh kasih, kami mulai semakin memahami bahawa kami tidak dapat dibagi dalam kesetiaan kami, kerana Engkau sendirilah yang memiliki kata-kata kehidupan yang kekal. Hari ini Tuhan, kami memilih untuk masuk lebih dalam kepada-Mu, kerana kami dapat berkeinginan untuk melayani Engkau dengan sepenuh hati. Pertahankan kami dan keluarga kami melayani Engkau dalam kerendahan hati dan membantu kami untuk menjaga, untuk berjalan dalam terang yang kebenaran Engkau setiap saat sepanjang hari, dan memandang kepada Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Dalam nama siapa kami berdoa. Kami mengucap bersyukur dan memuliakan nama Engkau selama-lamanya. Amin. Sekian, terima kasih.